Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan menerangkan mengenai keseimbangan firma monopoli dalam jangka pendek. Terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan TR, jumlah hasil dan jumlah kos TC. Dan yang kedua, pendekatan kos sud MC dan hasil sud MR. Jadi, sebenarnya dua pendekatan ini sama sahaja seperti mana yang kita dah belajar dalam firma PPS. Jadi melalui pendekatan TR dan TC, kita akan bandingkan TR dengan TC pada pelbagai tingkat keluaran yang dapat memberi untung maksimum. Dengan cara TR tolak TC, jumlah hasil tolak jumlah kos. Manakala melalui pendekatan MC dan MR, kita akan bandingkan MC dan MR pada pelbagai tingkat keluaran. Di mana yang kita nak cari adalah MC sama dengan MR. Jadi saya akan terangkan berdasarkan dua. Yang pertama berdasarkan kepada jadual dan yang kedua berdasarkan kepada kelok. Sebelum tu kita lihat dulu apa yang telah diberi dalam jadual. Di mana output 0 sehingga 80 dan harga. Diberi harga berbeza pada pelbagai tingkat output. Ini adalah perbezaan antara pasaran PPS dengan monopoli. Kalau dalam pasaran PPS, harga sama pada pelbagai tingkat output. Tetapi dalam monopoli, harga berbeza pada pelbagai tingkat output. Dan telah diberi jumlah kos. Jadi kita tengok dulu pendekatan yang pertama, jumlah hasil dan jumlah kos. Jumlah kos telah diberi di dalam jadual. Maka jumlah kos bermula dengan 90. Dan 90 itu adalah kos tetap. Di mana kos tetap sama dengan jumlah kos pada output kosong. Didapati jumlah kos semakin meningkat. Jadi keloknya seperti berikut. Dan dia bermula pada 90. Jumlah hasil tak ada lagi. Jadi kita kena kira. Macam mana nak kira jumlah hasil? Sama juga seperti sebelum ni. TR sama dengan P kali Q. Harga darab kuantiti. Di mana harga dan kuantiti telah diberi dalam jadual. Jadi harga RM10 darab kuantiti kosong dapat kosong. Dan kita kira yang seterusnya. Kita dapati jumlah hasil semakin lama semakin meningkat sehingga maksimum 250 pada output ke 50 dan menurun semula pada output ke 60 dan seterusnya. Ini macam mana kelok jumlah hasil didapati keloknya seperti berikut. Bermula 20 naik sehingga maksimum dan kemudian turun. Dapat jumlah hasil. Maka kita dah ada jumlah kos dan jumlah hasil. Maka kita boleh kira untung ataupun rugi. Macam mana nak kira untung rugi? TR tolak TC. Jumlah hasil tolak jumlah kos. Pada output kosong, jumlah hasil kosong dan jumlah kos adalah 90. Maka firma mengalami kerugian sebanyak 90. Dan kita kira yang lain. Berdasarkan pengiraan untung dan rugi didapati ada dua jumlah untung yang paling besar. Iaitu 45 pada output 40 dan juga pada output yang ke-50. Jadi kita akan pilih yang mana? So kita akan pilih pada output ke-50 dan pada tingkat harga RM5. Kenapa? Kita akan kaitkan juga dengan pendekatan yang satu lagi, pendekatan MC sama dengan MR. Jadi berdasarkan kepada kelok, kita dapati pada output yang ke-50, kita akan cari jarak yang paling besar di antara TR dengan TC. TR 250 dan TC sebanyak 205. Jadi dapati kawasan tersebut merupakan jumlah untung iaitu sebanyak 45. Kita teruskan dengan pendekatan MC dan MR. Jadi MC kos sud tak ada lagi, jadi kita kena kira. Macam mana nak kira kos sud? Perubahan TC bagi perubahan Q. Okay, 130 tolak 90 bagi 10 tolak 0.
Jadi kita akan dapat cos sud pada output 10 adalah 4. Dan kita kira yang lain-lain. Jadi kita dapati nilai cos sud 4 kemudian turun sehingga minimum 1 dan meningkat semula. Jadi macam mana kelok MC? Sama seperti mana kita belajar sebelum ni lah. Dalam bab 5, teori cos dan juga bagi PPS, firma PPS. Okay, kita kira pula hasil sud MR. Okay, perubahan TR bagi perubahan Q. Jadi 90 tolak kosong bagi 10 tolak kosong. Kita akan dapat 9. So, kita boleh kira yang lain-lain. Jadi, kita akan dapati hasil sud 9. Kemudian dia turun. Dan sehingga nilainya negatif. Okay, macam mana kelok dia? Mencerong ke bawah dari kiri ke kanan. Okay, dan sehingga negatif lah. Okay. Jadi melalui pendekatan MC-MR, kita nak cari MC sama MR. Ada tak nilai yang MC sama dengan MR? So, dia dapati MC 1 dan MR pun 1. Tengok kuantiti 50 dan harga RM5. So, disitulah berlakunya keseimbangan MC sama MR. Turun ke bawah. Okay, kita akan dapat kuantiti keseimbangan 50. Okay, harga keseimbangan tak ada lagi. Kalau dalam PPS, kita pergi ke tepi daripada titik keseimbangan, kita akan dapat harga keseimbangan. Tapi dalam monopoli, kita bukan macam tu lah. Okay, jadi, so kita ada satu lagi kolom yang perlu kita isi, iaitu hasil purata. So, TR bagi Q. Jadi, 90 bagi 10 dapat 9. Dan kita kira yang lain lah. Jadi, kita dapati hasil purata 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cuba kita tengok pada harga. Didapati bahawa hasil purata sama dengan harga. Sama dengan harga. Okay, jadi kita buat kelok AR, hasil purata. Mencerong ke bawah dari kiri kanan juga. AR sama dengan DD sama dengan P. Maksud nilai AR sama dengan harga. Jadi baru boleh kita nak cari harga keseimbangan. Daripada keseimbangan tu kita naik ke atas sehingga bertemu dengan AR atau P pada titik A dan pergi ke tepi. Baru kita dapat harga keseimbangan iaitu RM5. Jadi dekat sini ada satu lagi konsep yang kita perlu faham. Jarak di antara kosong ke MR dan juga MR ke AR tu dia sama. Dia sama. Jarak antara sini dengan sini sama. Okay, cuba kita tengok nilai. Okay, 9 sama-sama 9. 8, 1 kurang 1. Kemudian seterusnya 7 kurang 2. Beza dia 2. Kemudian 6 beza dia 3. 5 beza dia 4. 4 beza dia 5. 3 beza dia 6. Dan 2 beza dia 7. Semakin lama beza dia semakin besar. Jadi dia tunjukkan oleh kelok MR dan AR. Maka secara kesimpulannya, walaupun pendekatan TR dan TC dan juga pendekatan MR dan MC merupakan pendekatan yang berbeza, namun matlamat kita adalah sama, iaitu untuk mencari kuantiti keseimbangan dan juga harga keseimbangan. Okey, diharap video ini dapat membantu pelajar untuk memahami tentang keseimbangan firma monopoli dalam jangka pendek. Sekian, terima kasih.